اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2 baris yang kedua daripada atas. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifati musyriqatan. Minggu lepas kita baiki dah. Apa tu titik satu lagi qaf, bukan musyrifatan. Musyriqatan daripada isyraq, menerang. Asal makna menerang. Musyriqatan isyraq. Musrifatan ni pula jadi makna tinggi. Musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yakin. Musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yakin. Bi anwarit tauhidi wal yakin. Kemudian di hadapan tu pula wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi, ketuhanan, wa dalili wahdaniyatihi, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ni musyriqatan bi anwarit tauhid wal yakin. Tauhid, yakin, ketuhanan, keesaan. Daripada permulaan kitab ni, gambaran dah kepada kita ni, kitab ni kitab pembicaraannya bab tauhid. Dalam ilmu badi' dipanggil bara'atul istihlal ni, maknanya dipanggil apa? Apa panggil notis dah. Notis di muka jalan tu. Tahu dah tu nak dalam tu ada gapo. Ni di awal kitab ni cerita bab apa ni? Bi anwarit tauhidi, dengan cahaya tauhid, wal yakin, dan yakin, ala turjumani uluhiyatihi, ketuhanan, wa dalili wahdaniyatihi, dalil keesaan. Sini kita nampak dah bahawa kitab ni kitab pembicaraannya adalah bab tauhid. Alhamdulillahillazi fataral alam biqudratih. Segala puji bagi Allah yang mencipta alam dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kitab tu kitab tauhid. Contohnya alhamdulillahillazi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Segala puji bagi Tuhan yang menunjuk atas adanya Tuhan ni oleh sekalian makhluk. Ni kitab tauhid ni contoh. Kalau kitab tu alhamdulillahillazi ja'ala as-salata tariqatan lil muttaqin, macam di awal kitab Munyatul Musalli tu. Alhamdulillahillazi ja'ala as-salata tariqatan lil muttaqin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan sembahyang ni tariqah, perjalanan bagi orang yang bertakwa. Nak cerita sembahyang tu, tu kitab fiqh. Dia ada dia punya gambaran awal dia. Di mukadimah tu kita boleh baca dah. Kitab tu nak cara harga apa. Kalau di awal cerita bab kesucian hati contohnya. Ni cerita ilmu tasawuf ni.
Dia di permulaan kitab tu ada gambaran tu. Sama macam ginilah kadang-kadang orang nak berceramah tu, di awal tu didatangkan ayat ke apa ke, kita boleh nampak dah poin dia apa sebenarnya nak cakap malam ni. Di awal tu kita boleh nampak dah. Alhamdulillahillazi qala, kalau puji bagi Allah yang berfirman, dia pun datang ayat. Kita nampak dah ayat ni cerita apa. Mana kita boleh nampak dah penceramah ni tajuk dia malam ni kau ni lingkungan ayat ni Mana di permulaan tu kita sudah nampak gambaran apakah isi kandungan. Di awal kitab ni kita sudah nampak gambaran apakah isi kandungan dalam kitab ni. Dalam kitab ni isi kandungannya berkaitan dengan ilmu tauhid. Kena kok mana? Kena di permulaan kitab tu cerita apa? Ni permulaan kitab ni cerita ni syumusal ma'rifah. Ma'rifah yang ni beberapa matahari makrifah. Kita faham sini kitab ni, kita nak cerita bab ma'rifatullah, ilmu tauhid. Yelah kita tahu awal-awal dah kitab ni, kitab gapo pun habis dah sekali kan. Mana kalau kita buka kitab mana-mana pun sama. Di awal tu kita dah tahu dah kitab tu pembicaraannya apa tu, kaedah dia lah. Kaedah. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yakin. Puji itu, dia terjemah dengan puji itu bagi Allah. Alhamdulillah, puji itu bagi Allah. Setengah-setengah kitab pujian bagi Allah. Ni puji itu je dah dia terjemah. Puji itu. Hak Jawi baru tu alif ya ta marbutah dah. Jangan baca ayat pula. Di waktu marbutah. Hak umi tu dia mana? Itu dah. Itu. Tapi hak Jawi baru tu alif ya ta marbutah. Hak saya Jawi lama ni alif ya ta biasalah. Jawi baru tu alif ya ta marbutah. Kita faham ayat. Ayat Quran tu mana? Jadi puji itu bagi Allah. Jadi biasa terjemahan puji-pujian itu bagi Allah. Terkadang diterjemah dengan segala pujian bagi Allah. Ada? Kadang didatangkan dengan pujian-pujian itu bagi Allah. Ataupun segala puji bagi Allah. Sebab walaupun alhamdu tu lafaz mufrad, satu pujian, tetapi alif lam sebelum daripada hamdun tu, alhamdu alif lam di hadapan tu dipanggil alif lam lil jinsi, dengan makna jenis pujian. Bila alif lam tu alif lam lil jinsi, kaedah dia apabila alif lam lil jinsi masuk kepada lafaz mufrad, hamdun tu lafaz mufrad, tapi bila masuk alif lam lil jinsi batallah makna mufrad tu. Makna kata satu pujian tu dak kena dah lah. Hak betulnya segala pujian ataupun pujian bagi Allah. Segala pujian ataupun pujian bagi Allah. Sebab apa? Sebab pujian ni banyak cara, banyak pasang pujian ni. Allah memuji Allah sendiri. Tu dalam Quran banyaklah. Kita baca Fatihah tu, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita baca Fatihah. Tu kita yang memuji Allah. Betul, kita yang memuji Allah. Tapi alhamdulillah tu adalah kalamullah. Maknanya Allah memuji Allah sendiri lah. Yang kita baca ni pula kita yang memuji Allah. Tapi sebelum kita baca tu ayat tu adalah kalamullah. Bila kalamullah mana Allah memuji Allah lah.
Jadi Allah memuji Allah, pujian kembali kepada Allah. Allah memuji hamba-Nya. Dalam Quran banyak memuji para rasul, memuji para solihin. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah yang banyak kembali, yang banyak bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala memuji Nabi Ayyub alaihi salam. Contoh ayat tu. Allah Ta'ala memuji hamba Allah sendiri. Hakikatnya pujian itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hamba-hamba Allah yang banyak bertaubat ke, hamba Allah yang soleh ke, semua tu mari daripada taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah memuji hamba, hakikatnya Allah memuji Allah sendiri. Kita memuji Allah, tu memanglah kita direct pujian kita kepada Allah. Bahkan kita memuji sesama kita pun hakikatnya pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puji sesama kita. Awak ni baik, awak ni banyak buat amal, awak ni pemurah, mudah tolong orang. Kita puji dia. Dia baik, dia pemurah, dia banyak tolong orang. Tapi pujian tu hakikinya kembali kepada Allah. Sebab baik dia, pemurah dianya, mudah tolong orang dianya, semuanya taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya pujian sesama kita pun sekalian pujian bagi Allah, tertentu bagi Allah, mukhtassun lillah, mustahiqun lillah, yang tertentu hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah. Hak kita baca dalam wirid kita tu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan milik bagi Allah alhamdu, pujian. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wan ni'mata lak. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan laka, milik engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sekaliannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pujian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaulah puji sesama kita pun tak ada masalah lah. Dan memang kita disunatkan memuji kebaikan sesama kita, selain daripada nak menzahirkan kesyukuran kita. Sebab itu adalah nikmat yang besar daripada Allah. Nikmat daripada Allah ni kita ceritalah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka hendaklah ceritalah benda kebaikan, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cerita kebaikan, tujuan kita nak cerita nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni apabila suka memang kita akan bercerita. Sebab kita suka, kita berceritalah. Sebab kita suka dengan nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita puji kebaikan seseorang pun sebab apa? Sebab kita nak cerita nikmat kurnia Allah kepada dia. Yang dipuji ni pula, alhamdulillah, sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memuji dapat pahala, yang dipuji dapat pahala. Ini hukum dia, hukum asal dia seumpama ni. Tapi niat kita memuji, nak cerita kurniaan daripada Allah. Yang menerima pujian pula, dia kembalikan pujian tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula kita puji tujuan yang lain. Kita bukan nak cerita sangat. Hak nikmat daripada Allah tu kita nak apa? Apa? Nak pong, faham pong? Pong ni jek, faham jek? Panggil makan pong, makan jek. Pong ni kita pong ni, faham tak? Kita pong di gelembung, kau pecah. Dia jek ni macam orang jek kereta tu.
Bukan jet terajang. Tu jet lain tu. Tu jet ke tu? Kena jet sekali keboh. Tu jet tu terajang. Ni jet ni daya bocor kan. Kita jet lah dia. Biar terakak. Tapi bila jet tinggi dah lalu terbalik. Gitu kan. Bukan cerita nak akak dia, bukan. Nak bila jadi tu daripada kembung molek dia terbang kan. Kita pong tu kan. Masuk angin molek dia pun terbang. Bukan tujuan kau tu. Bukan kita nak bila kita pong jet dia, adalah benda yang kita nak daripada dia. Tu tak betul. Niat kita tu salah. Orang tu pula memang tunggu benda seumpama tu. Dia pun belanjalah kita makan. Sebab apa? Suka dia sebab orang puji dia. Kita pun salah kerana pujian kita bukan kerana Allah. Kita puji menyebabkan dia jadi rasa salah kali yang kedua pula kita. Yang dua kali salah. Kita salah kerana pujian kita tujuannya tujuan yang tidak baik. Kemudian kerana pujian kita tu menyebabkan saudara kita jadi terangkat diri, jadi sombong dianya sebab diangkat dipuji oleh kita. Rosak dia berpunca daripada kita memuji dia, maka kita salah pula sekali lagi. Dua kali salah kita. Kita biasa nak balas tu lah. Kalau kita puji-puji, alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan kekalkan hati atas ketaatan. Tak jadi apa dia ni. Kita puji ada tujuan. Dia tu alhamdulillah pula dah. Tak boleh kata bersatu kita puji dia. Lelah kita puji dia ni. Tiba-tiba dia ni alhamdulillah. Gitu. Tak terhasil lah tujuan kita ni. Tu salah. Jadi kita puji, niat kita mesti betul. Niat kita mesti betul. Kena tengok pula yang dipuji tu. Kalau tengok orang ni tak boleh puji, kalau puji dia jadi kok lain dia ni. Jalan pun jadi tak betul dah. Jalan lenggang tidak betul dah. Sebut kata comel je sekali habis. Dia jalan pun jadi tak pun nak kena molek. Dah ni. Makan pujian jangan puji. Hak kita boleh, hak kita dituntut puji ni, orang yang tak rosak dia sabit kita kerana kita puji dia. Ini puji yang sebenar, yang menerima pujian pun sebenar baru jadi. Kita ni payahlah sikit. Kalau orang puji kok, teringat-ingat teringat-ingat. Kalau orang keji sama kok teringat-ingat kok. Orang puji teringat-ingat. Orang keji kita pun teringat-ingat. Tu payah lah. Sebab itulah secara umum orang awam ni kena jagalah untuk memuji. Sebab payah nak cari orang yang kita puji dia. Sabit pujian kita ni dia kau bersyukur. Allah ni bagusnya awak, berahinya belajar, rajinnya belajar. Alhamdulillah. Bila dia orang puji jadi kau semangat kita nak belajar benda baik. Tak apalah. Tapi kalau mana ni awak ni rajinnya belajar, berahinya belajar, tengok kaki pula dia kata. Tengok kaki benda apa kaki tak tahu lah. Tengoklah baka mana. Kalau tak ada bakat tak jadi juga nak belajar pun. Dekat nak ajak mari belajar, tak ada bakat dia kata tak lekat, tak ada bakat. Ni baka mana? Ada benda lah kitanya. Walau sebenarnya baka ke bakat ke baru je belajar sebenarnya. Baru je belajar, selesai pun tak selesai lagi nya. Kita belajar ni kena selesai. Belajar ni kena cukup, kena biar belajar sampai ke habis. Habis mana? Habis ilmu fardu ain lah. Selesai ilmu fardu ain tu mesti. Habis ilmu fardu ain tu mesti. Tapi ilmu agama Allah ni luah, tak akan selesai sampai ke bila-bila, tak akan habis sampai ke bila. Itu ilmu fardu kifayah, ilmu hak sunat-sunat. Adapun ilmu hak wajib fardu ain tu memang kena selesai.
Atau memang kena habis, kena cukup, atau kena lengkap. Sebab bukannya banyak, sikit je fardu ainnya. Setakat untuk sah ke-6 rukun iman. Setakat untuk sah semayang puasa kita. Hak amalan kita semuanya. Hak pergi Mekah tu orang hak sampai gelerang je. Sekarang ni kita tak sampai gelerang, belajar bab haji fardu kifayah, bukan fardu ain. Tak reti, tak berdosa kita. Dan namun naik 2.100 1,100 lebih. 1,100 lebih. Cucu lah boleh pergi 1,100 lebih. Makna kita dah reti sikit pun dah reti. Rukun haji, wajib haji, tak reti kitanya. Rukun lain pula, wajib haji lain pula, lain. Orang tak reti sekara pun kitanya. Tak ada salah apa-apa pun. Sebab kita bukan sampai giliran. Kalau sampai giliran kita, barulah wajib fardu ain kena reti lah. Sebab kita nak kena pergi dah ni. Hak tetap kitanya semayang puasa. Hak tetap sungguhnya semayang puasa setahun sekali. Sekarang ni kita lupa dah. Hak kita ngaji hukum puasa hak 3-4 bulan lepas, bulan Syakban, lupa dah kitanya. Tak ingat dah kita hak rukun syarat batal, tak ingat dah. Tak salah apa-apa pun. Masuk bulan Syakban kat lagi, kena belajar semula lah. Sebab kita lupa dah ilmu tu. Hak tetap kita kau untuk sah semayang. Untuk sah semayang payah apa? Setakat we cukup dengan syarat-syarat dia. Tu je syarat dia. Setakat nak suruh suci dan najis, itu je lah. Kenal najis, tahu cara menyucikan najis, selesai. Lepas tu hak rukun-rukun. Hak rukun-rukun tu syarat bagi tiap-tiap rukun. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Kemudian hak rukun qauli, hak 5 tu pula, hak kita baca biar kena betul. Cari guru sikit je hak tu nya. Bukannya banyak. Kalau Quran Fatihah je. Fatihah je Quran ni. 7 ayat je Fatihahnya. Daripada 6,666 ayat tu, hak wajibnya Fatihah saja. Tak ada ayahnya, setakat tu je. Lepas tu tahu dia punya hai'ah dalam sembahyang, kesempurnaan dalam sembahyang. Tu bukan fardu ain. Itu je, sikit je. Lepas tu belajar bab sifat hati, sekurang-kurang 10 sifat mazmumah kena tahu, 10 sifat mahmudah kena tahu. Tu je. Tu memang kena selesai lah. Tu memang kena selesai, tu memang kena habis. Lagi nak selesai tak boleh berhenti nak belajar kita ni. Kena sedang selesai je. Kita nak belajar ilmu lain, nak mendalami ke, ataupun tak ada kesempatan, kelapangan dah, tak belajar untuk sementara, tak ada masalah dah. Sebab kita selesai dah, habis dah hak qada fardu ain. Selesai dah kita belajarnya. Hak kewajipan tak kita tuntut. Kewajipan tak kita tuntut ni sebab kita baligh. Sebenarnya ilmu fardu ain ni tak wajib pun tak kita tuntut. Ilmu fardu ain tak wajib pun tak kita cari. Hak wajib kitanya beramal je dengan ilmu tu. Kalau tak wajib cari, nak beramal macam mana? Ilmu tu wajib diajar oleh ibu bapa kita ketika kita tak ada wajib apa-apa pun. Kita belum balik kan? Kita belum balik, kita tidak ada sebarang kewajipan sebab kita belum mukallaf. Jadi mak ayah kita yang selesaikan ilmu fardu ain kepada kita ketika kita tak wajib apa-apa pun. Jadi mak ayah kita selesai dah ajar ilmu tauhidnya, ilmu fiqh fardu ainnya, ilmu tasawuf fardu ainnya. Bila kita balik, kewajipan kita hanya beramal je dengan ilmu yang mak ayah kita ajar dah sebelum kita balik. Itu kewajipan kita je, beramal dengan ilmu yang secukupnya yang diberi oleh mak ayah kita. Ilmu apa yang secukupnya? Secukup fardu ain. Itu je. Secukup fardu ain. Hak mak ayah kita pun wajib kena tahu ilmu fardu ain yang sama. Tu. Jadi ilmu fardu ain yang sama yang mak ayah wajib tahu, hak tu saja mak ayah wajib ajar pada anak dia sebelum daripada balik. Jadi kita ni bila kita balik, kita hanya wajib beramal sahaja, bukan wajib belajar. Sebab ilmu sudah cukup. Itu hak asal dia lah. Tapi kalau kita tak diajar ilmu tu, kita balik, maka kewajipan tu naik atas kepala kita sendiri dah lah. Kena tuntut ilmu fardu ain secukupnya mula daripada umur kita balik. Oleh kerana ilmu tu sedikit sahaja, belajar sekarang, kemudian kita beramal sampai ke mati ilmu fardu ain yang sama. Itu memang kena cukup.
Mana kalau kita kata kita pun baru belajar, tak ada apa-apa. Kalau kita belajar fardu ain, mana kalau puji kita rajin belajar, alhamdulillah, sebab saya rajin belajar ilmu fardu ain, bukan kata banyak pun, sikit je. Sebab ilmu fardu ain memang wajib kena alim. Kun aliman, kan hak Nabi perintah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' fatahlik tu. Kun aliman tu perintah Nabi tu, perintah syarak. Hendaklah kamu jadi orang alim. Tu wajib ni. Wajib kena jadi orang alim. Kita sebut kata orang alim, tuan guru tu. Orang alim melaut ilmu fardu kifayah. Hak alim, hak wajib kitanya alim fardu ain. Kun aliman, perintah alim fardu ain, perintah tu perintah fardu ain juga. Kun aliman, nak jadi orang yang alim melaut. Hak tuan guru tu. Hak tu perintah supaya alim fardu kifayah. Maka perintah pun fardu kifayah, bukan perintah fardu ain. Alim siapa kok sunat-sunat pun alim juga kitanya. Hak tu perintah supaya alim ilmu sunat-sunat, perintah tu pun jatuh hukum sunat. Tapi kalau kun aliman, hendaklah kamu jadi orang berilmu, orang pandai, hak pandai fardu ain, tu perintah wajib fardu ain kepada kita. Mesti kena jadi orang alim. Alim fardu ain. Kita tak lepas lagi fardu ain au muta'alliman. Hendaklah kamu belajar. Perintah belajar ni, kalau belajar fardu ain, perintah tu fardu ain. Kita selesai dah, kita alim dah fardu ain. Tapi fardu kifayah kita jahil lagi. Kita kena jadi muta'alliman, orang yang belajar fardu kifayah pula. Nabi suruh perintah kita ni mesti kena belajar. Belajar apa ni? Fardu ain saya alim dah. Belajar fardu kifayah. Nabi perintah. Perintah Nabi tu perintah wajib. Perintah wajib lah. Wajib fardu kifayah jugalah, bukan wajib fardu ain. Tiba-tiba kita alim, orang alim fardu ain, lepas tu berhenti dah. Muta'allimah, sebab dia alim fardu ain, dia fardu kifayah dia jahil, maka dia kenalah belajar pula hak fardu kifayah. Sebab Nabi perintah muta'allimah tu au muta'allimah, dia tak belajar sekarang dah, maka dia tidak menunaikan perintah Nabi hak fardu kifayah. Tapi dah kawasan tu ada dah orang yang menunaikan perintah fardu kifayah, muta'allimah, belajar fardu kifayah tu, tak berdosa lah kitanya. Sebab kita berhenti setakat alim fardu ain sahaja. Jadi kalau kata kita ni rajin belajar pun setakat tu lah, kurang-kurang hak fardu ain. Kata kita rajin belajar qada fardu ain. Kita ni kalau belajar hak qada fardu ain, dia belajar hak wajib-wajib tetap ni, dia mudah sikit jaga hati. Dia belajar mendalami ni lah, hak kena mujahadah sikit. Sebab belajar hak mendalami ni akan timbul perasaan orang lain gini. Tapi kalau kita belajar fardu ain saja, mana kita belajar untuk sah pegangan, kita belajar untuk sah semayang kita, nak sahur kok mana? Itu ilmu budak-budak. Ilmu budak-budak lah. Ilmu yang mak ayah ajar kita masa kita budak-budak. Memang itu ilmu budak-budak. Kalau orang kata Allah belajar bab semayang, ni ilmu budak-budak ni, belajar bab wuduk, ni ilmu budak-budak. Betul lah, ilmu budak-budak yang sepatutnya diajar masa kita budak-budak. Tapi oleh kerana tidak diajar pada masa budak-budak, balik kita pun tak belajar, tua pun tak belajar, kewajipan dia samalah, kena belajar daripada awal, tak ada kira umur. Ni bila nak belajar hak permulaan lah, bab wuduk, bab taharah, bab semayang, ada orang komen, Allah makcik mak haji tua dah sudah belajar ilmu budak-budak tu, kita orang tua ni beramal sudah lah. Duk belajar bab taharah, bab hukum semayang ni nak betul patut tak, ni budak-budak. Itulah, itu hak budak-budak. Ilmu tarah budak-budak. Tapi dah kita belajar kedak, tak belajar. Ilmu kita tarah budak-budak lah. Kan makcik tua umur. Ilmu budak. Mana? Tua tu umur. Ilmu tua ke tak? Ilmu dah tua. Ilmu budak-budak, kena belajar budak-budak lah. Sebab ilmu wajib fardu ain ni,
Start daripada umur 15 wajib atas kita. Siapa ketua selagi tu nak belajar, kewajipan kekal atas kita. Bukan kata ilmu fardu ain ni wajib belajar sebelum tua. Bukan. Bila tua baru kita nak belajar, tetap wajib atas kita. Dadak jalan pitah. Jangan pula kata tak payah belajar lah tu, kita beramal. Nak beramal macam mana? Kalau ilmu fardu ain kita tidak lengkap, amalan kita macam mana? Kau tua dah, kau kita nak belajar molek. Takut kita tua-tua buat amal tak betul pula dah. Bukan kata tak ada pahala, berdosa pula dah kitanya atas rupa amal. Ni ada raja gitu. Orang tua beramal sudahlah, tak payah belajar-belajar, itu ilmu budak-budak. Betul lah. Ilmu tu sepatutnya diajar pada masa kita budak-budak. Dapat didikan yang sebenar. Sekarang ni kita orang tua, anak cucu kita budak-budak. Kita kena ajar anak cucu kita ilmu ni lah. Kita masih budak tidak diajar. Kita jangan ulang perkara yang sama. Kalaulah orang tua terdahulunya tak ajar, itu kesalahan. Dia bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia pun tidak bertaubat, kita sebagai anak cucu ni, kita mohon keampunan kepada Allah daripada dosa orang tua kita, tok nenek kita. Tuhan terima doa taubah kitanya, Tuhan ampunlah dosa mak ayah kita, tok nenek kita. Itu guna waladun solihun yad'u lah. Yang berdoa bagi. Berdoa yad'u lahu. Yad'u lahu ni lam lil manfaah. Doa bagi, bukan doa atas. Kalau doa atas, tu panggil atau anak panah malam. Tahu tak anak panah malam? Saya dengar tak? Bangun malam, ya Allah, engkau balaskanlah atas anaya orang atas saya pegang. Itu panggil anak panah malam. Saya dengar. Kena anak panah malam ni tak ada ubat. Jangan main buat nanya ke orang. Orang yang dianiayai, orang yang dizalimi, tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam dia berdoa kepada Allah, kena molek kat Tuhan terima, ada apa-apalah. Kemudian mitok tu pula, mitok lebih daripada hak dia kena, dosa pula. Dia buat sikit je. Kita mitok biar Tuhan balas tu siapa ke kembung perut mati. Jangan gitu. Lepas tu nak mitok macam mana? Mitok supaya Allah Ta'ala balas yang setimpal. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak comel laginya, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala buka hati dia, disedar kejahatan kesalahan dia, dia bertaubat dengan Allah, minta maaf dengan kita, berhenti warnanya kita. Itu lebih baik. Itu doa atas. Ini doa ni, waladun salihun yad'u lahu. Ni. Berdoa keampunan. Itu ampun dosa, ada apa lah. Tapi kita sebagai orang tua pula jangan ulang benda yang sama. Kita kalau bab dunia kita pandai. Kalau bab dunia, kita orang tua susah kehidupan. Yalah, hijaan kampung, susah kehidupan. Kita nak pastikan supaya anak-anak kita tu tak susah macam kita. Biar dia belajar tinggi, biar jadi berjaya dunia. Tambah anak kita mengulangi kehidupan kita yang susah dunia. Tetapi kalau kita ni susah agama, tak terfikir di hati kita biar anak kita tu tidak mengulangi susah kita dalam agama. Jahilnya kita agama tak ada. Kadang-kadang kejahilan kita tu kekal. Kita berjahil sampai ke sudah, anak kita pun tak belajar sampai ke sudah. Kita tak ajar ilmu agama pada anak kita pula tak ajar pula ilmu agama kepada anak dia, cucu kita tu pula. Tak ada perubahan. Tapi kalau bab dunia, nak perubahan. Kalau kita susah, tak ambil anak kita susah. Kalau bab agama, kita jahil, anak kekal jahil, cucu kekal jahil. Ni. Jadi kita jangan mengulangi benda yang sama lah. Kita belajar, kita kena ajar lah ilmu hak asas, hak mesti kena selesai, kena habis, iaitu ilmu fardu ain.
Mana kalau kita kata susah kita nak tahu dia punya sukatan, belajar tauhid, kita tauhid asas-asas, belajar kitab fiqh bab semayang, belajar ilmu tasawuf, contohnya kitab penama bagi hati, hidayatus salikin, asas-asas dia. Belajar tu sudahlah. Untuk orang yang nak selesaikan fardu ain, bagi orang yang ngaji banyak tu tak apalah, ngaji kau banyak-banyak. Sebab apa? Tadilah ilmu tak akan habis, ilmu tak akan selesai. Ilmu agama Allah ni luas. Tapi wajib fardu ain mesti kena selesai. Jadi kalau puji kata kita rajin belajar tu, alhamdulillah lah. Sebab tu ambil kekuatan ke kita. Jangan orang puji kita pun, kita pun jadi orang. Tambah pula belajar kau pandai ada hak sunat-sunat tu pula. Kesempurnaan. Dia kesempurnaan kena belajar tambah sekali semayang. Tapi hak kesempurnaan ni lah kadang-kadang nak itau orang. Tengok kau tu takbir balah mana. Akak tangan balah tu. Pada sunat je. Tak kena cara akad tangan pun tak jadi batal semayang. Tak sempurna. Dah tak apa. Tak sempurna tak batal sah semayang. Yang kita duduk itah ke dia tu wang dia. Nak tengok dia letak tangan mana. Dada kena tak letak. Kena tak pegang. Tengok. So mengaji tak mahu mengaji. Duk cakap seorang dalam hati. Ni biasanya ilmu bukan fardu ain. Tu bukan ilmu fardu ain tu. Bukan fardu. Nak tengok dia berdiri ke mana. Cara pendirian tu pula. Rokok ke mana. Allah rokok. Rokok. Faham hilang kepala. Dia rokok sebenar takkan hilang kepala. Sebab punggung, belakang, tekak, kepala kasafihatil wahidah. Macam papas keping. Apabila macam papas keping, kepala tak hilang lah. Kalau kepala hilang tu, tu mana kepala jatuh lah tu. Nabi rokok lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina zalik. Nabi rokok, Nabi tak angkat, tak jengok tekak kepala. Nabi tak jatuh tekak kepala, tapi pertengahan. Tu rokok Nabi. Maka dari pertengahan nampaklah kepala. Ni kepala hilang, kita tengok hilang kepala. Apa pakai comel sangat. Itu kesempurnaan. Ni kalau tak ngaji tasawuf, ngaji fiqh saja ni. Dia akan jadi ujub, takabur, riak. Tapi kalau ngaji ilmu-ilmu hak wajib fardu ain tu, kau ngaji kau malu lah. Malulah kitanya. Gitu hak wajibnya. Kita pun tak tahu hak tu wajib. Jadi malu kita sebab apa? Sebab berat kitanya. Itu hak ngaji ilmu fardu ain. Tapi ngaji ilmu hak sunat-sunat ni bukan kata jangan belajar, kena belajar juga kesempurnaan sembahyang tiang agama, tapi kena kemah molek ilmu tasawuf. Ni duduk ita bukan ita makmum, ita tu imam. Tu imam ustaz sembahyang lah. Dah batal sembahyang. Tak apalah. Hari tak ngaji tu, hadilah dia tak ngaji lagi. Yang pentingnya dia mengaji, sudahlah. Hak tambuhnya anak buah mengaji, anak makmum mengaji, tu imam lari. Tu tambuh. Kalau batu tambah ikut lah. Kalau sama-sama belajar tak apa. Kita anak makmum pun banyak kekurangan, tu imam pun banyak kekurangan, sama-sama belajar tak apalah. Ni tapi kalau anak makmum je belajar, tu imam lari. Sebab apa? Sebab dia dapat gaji, dapat ilham untuk jadi imam, bukan untuk duduk dalam majlis ilmu. Dia dapat ilham, dapat gaji untuk duduk imam kan? Untuk imam, untuk dapat gaji kan dia duduk imam. Untuk bila gaji untuk bang, untuk komat, untuk dengar tak ada gaji dia pun lari lah. Lari. Time comel semayang, anak makmum ni jagalah. Nak comel semayang ni. Siapa di tu imam, siapa di tu bila duduk belakang tu imam tu kucalana. Masalah lah pula je. Maknanya pihak masjid kena wi gaji duduk majlis ilmu kata. Jangan wi gaji duduk imam duduk bila saja. Tambah gaji. Apa gajinya? Duduk majlis ilmu, jangan lari. Wi gaji tambahan. Baru jadi. Ni wi gaji tu imam aja. Dia pun tu imam je lah. Lepas selesai salam wirid doa, habis hijau dia. Dia pun tubik Lepas tu belajar. Belajar bukan hijau dia. Ada siapa tubik gini kedai kopi pun ada minum air. Habis dah rebang dia pun balik dia imam pula.
Pun tak ada balas tu. Kadang-kadang bilik Tok Imam ni ada pintu. Boleh lari. Bilik Tok Imam ada pintu. Yang ni bilik-bilik Tok Imam ni ada pintu belakang. Lari gila orang. Tu tambahlah balas tu. Sama-sama belajar. Kita sama-sama baiki diri. Gitu je lah. Sama-sama belajar, sama baiki diri. Terutama sekali bab pegangan. Jadi mana kalau orang puji kita, puji balas mana pun, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca tiap-tiap rakaat. Sudah salam pula, kita tasbih, tahmid, takbir 100 kali tu. Tahmid Alhamdulillah 33 kali pula. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mana sekalian pujian milik Allah. Sekalian pujian milik Allah. Pujilah banyak mana pun milik Allah. Dah. Tapi kita ni Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tiba-tiba puji, tak ada benda lah kitanya. Hilang Tuhan. Adanya kita. Dia besar Alhamdulillah ni. Sehingga ada pandangan mengatakan lebih afdal Alhamdulillah daripada La ilaha illallah. Tapi pandangan yang jumhur, yang kebanyakannya, afdalu zikri La ilaha illallah. Selebih berzikirnya La ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli La ilaha illallah. Selebih-lebih perkataan yang aku kata, Nabi kita kata, dan Nabi-Nabi sebelum aku, apa boleh lebihnya? La ilaha illallah. Miftahul jannati La ilaha illallah. Anak kunci syurga La ilaha illallah. Tapi ada pandangan mengatakan bahawa La ilaha illallah 20 pahala, Alhamdulillah 30 pahala. Sebab Alhamdulillah mentauhidkan Allah. Tapi Alhamdulillah mentauhidkan Allah pun ada, memuji Allah pun ada. Alhamdulillah sekalian pujian milik Allah. Sebab apa sekalian pujian milik Allah? Apa perkara yang berlaku ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada pengertian tauhid. Dan di situ ada pujian pula. La ilaha illallah tauhid saja. Alhamdulillah tauhid pun ada, pujian pun ada. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu, kalau setengah tu dihura Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu, cukup dah akidah kita situ. Segala puji bagi Allah yang mentadbir, yang mengatuskan alam. Segala puji bagi Allah. Sebab apa? Sebab semua yang berlaku ni datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana? Allah Rabbil Alamin, yang mengatur sekalian alam. Yang mengatur sekalian alam. Allah ni Tuhan yang mengatur, yang mentadbir, yang menyusun sekalian alam, sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemah dah situnya. Allah Rabb. Alam ni semua ni, kita ni adalah marbub bagi Allah, yang diatur, yang ditadbir, yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ambil manfaat pun daripada alam yang Allah Ta'ala atur, dan Allah tidak ambil faedah pun daripada alam yang Allah Ta'ala atur. Allah tak ambil tempat pun di alam yang Allah Ta'ala atur sendiri. Allah Rabbil Alamin, Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsyil azim. Tuhan ni Rabb bagi langit dan bumi. Tuhan ni Rabb bagi aras yang agung. Aras tu adalah marbub bagi Allah. Allah adalah Rabb. Aras bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aras adalah marbub bagi Allah. Allah Rabbul arsyil azim. Ini akidah kita. Jadi Alhamdulillah tu merangkumi tauhid dan merangkumi pujian kepada Allah. Lepas tu setengah pandang mengatakan besar kelebihan Alhamdulillah. Tapi kena sebut molek lah Alhamdulillah ni. Dia kalau kita nak cepat, Subhanallah mudah, Allahu Akbar mudah. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar mudah. Alhamdulillah kalau cepat, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Cuba buat cepat.
Kalau subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau alhamdulillah, terang. Cuba alhamdulillah dengan cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi Allah tu kena jijak molek. Ujung tu ada he. Allah tu lam yang kedua tu ada patah atas tu. Dia kena ada mat situ sikit. Subhanallah. Kalau kita baca anjur, jadi mat tu jadi anjur. Subhanallah. Sebab apa Allah dia panjang? Tu ada tanda patah atas. Tu alif tu. Alif tu. Subhanallah. Kalau kita subhanallah kita mati, hilang satu huruf alif. Tak ada pahala zikir. Kalau dalam sembahyang, kalau rukun kauli, rukun bacaan, buang hak panjang Allah tu kita pendek, tak ada satu huruf. Kalau rukun bacaan, batal sembahyang. Kalau rukun bacaan, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah, dia mati. Lillah ada alif satu atas. Dia lillah dia mati, tak ada satu huruf. At-tahiyyatu lillah tu rukun tasyahud akhir. Hilang satu huruf, tak sah sembahyang. Kalau dalam zikir, tak ada pahala zikir. Kalau luar sembahyang, maknanya subhanallah tu ada sikitlah hujung tu. Tapi nak ceritanya boleh. Subhanallah boleh cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar boleh cepat. Alhamdulillah. Tengok kan? Akhirnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu. Abang dia bilang tahu, bilang kambing orang apa? Alhamdulillah. 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 Tu kalau suti-suti lah. Kita wirid sembahyang tak lah suti-suti jauh-jauh gitu. Tapi kalau pengajian pondok, diwirid sembahyang sama ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia beranjur. Tempat kita ni subhanallah, kalau kita alhamdulillah, lepas tu Allahu akbar bunyi. Nak gimana? Kita banyak kerja. Tasbih dalam perjalanan, alhamdulillah dalam perjalanan, Allahu akbar dalam perjalanan. Masih lagi lepas sembahyang. Dia nak berwirid ni bukan syarat atas sejadah. Cuma pesen kita dan akak punggung daripada sejadah, hilanglah wirid. Tu pesen kita. Sebenarnya kalau kita ada hak, tak sempat nak wirid dengan sempurna dalam atas jadah, kita bangun, kita berjalan, kita wirid dengan sempurna. Tu dibalau pula. Kisah tu imam tu imam kan. Tu imam seorang tu dia subhanallah, 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 subhanallah. Suti-suti anjur. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Mana dengan kuat sedikitlah supaya anak makmum belakang tu boleh sepakat sekata dan jadi semangat sikit. Sunatlah kuat sikit. Hak satu tu imam tadi subhanallah, alhamdulillah. Kadang-kadang tu bila belakang kena tolong buat. Mana? Tu bila belakang. Subhanallah, tu bila. Anak mampu tunggu. Ada malam tu. Lepas tu dia hak tu imam hak subhanallah kuat sekali ni, dia tanya hak tu imam hak suti-suti dengan jelas tu nah. Ya awak ni pakai hadis mana? Awak tu subhanallah, subhanallah, subhanallah ni suti-suti jelas-jelas awak pakai hadis mana? Yang kawan ni tak reti bab hadis-hadis. Dia amal macam orang tua-tua buat dengan tertik terning. Tapi dia pandai. Dah aku nak tanya mu. Mu duk subhanallah sekali kuat kejut orang, lepas tu senyap ambil hadis mana? Dia pandai pelepah. Subhanallah, lepas tu alhamdulillah, kejut orang. Kuat sekali, lepas tu senda banyak-banyak tu ambil hadis mana? Tak jawab kawan tu nya. Dia tanya kawan tu, mu pakai hadis mana? Kuat belaka.
Dia kena beranjurlah. Kita tak banyak dah hak tu je zikir hak sunat kita adanya. Lepas semayang tu lah, kalau ada tak ada pun zikir. Lepas dah tu tak ada adalah buat je lah kitanya. Bersembang, bercakap gitu je lah. Hak ada zikir-zikirnya, wirid semayang. Tapi kalau buat lebih-lebih kurang pula, malah kita ni. Tak ada pergi mana pun sebenarnya. Buat sibuk. Buat sibuk. Memang tak boleh. Alhamdulillah ni, kalau kita buat cepat, cuba buat dia lah. Memang subhanallah tu boleh, Allahu Akbar boleh. Tapi kalau alhamdulillah, hak khilaf ulama ni, ada ulama mengatakan alhamdulillah lebih pahala daripada la ilaha illallah lagi. Kemudian kita kata alhamdulillah, sertanya kita ambil lah makna dia. Sekian pujian milik Allah, sekian pujian tertentu bagi Allah. Siapa masa puji kita, alhamdulillah sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Sesat orang puji kita pun tak ada apa-apa, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Demo belajar rajin, amal pun rajin. Kita belajar rajin, amal kurang. Dia kata amal rajin, malunya kita kena buat rajin sungguh amal. Takut jadi semangat pula kita bila nak buat amal. Gitulah. Mana apa? Kita pun dapat manfaat daripada pujian orang. Jikalau kita kena molek lah. Alhamdulillah kita tu kena molek. Mulut kita kata alhamdulillah, dan hati kita pun alhamdulillah sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin akan beberapa matahari pengenalan, padahal cemerlang ia dengan tauhid dan yakin. Mana puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin. Wallahu